A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Wahaikum tahiyatul Islam tahiyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu wa taala dalam suasana sedang kita berehat sementara menunggu waktu zuhur. InsyaAllah bersama-sama kita muzakarah, berbincang dalam beberapa perkara sebagai satu muhasabah kepada diri kita sendiri dan semua ahli usrah semua. Sahabat dirahmati oleh Allah SWT, marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT, dan berdoalah kepada Allah SWT semoga Allah sentiasa membimbing kita, sentiasa memandu kita supaya kita terus berada di atas jalan Allah SWT, jalan yang diridhai oleh Allah SWT, jalan-jalan yang telah Allah beri nikmat kepada mereka, yaitu golongan para nabi, para rasul, para siddiqin dan salihin. Jadi sahabat dirahmati oleh Allah SWT, marilah kita merenung tentang beberapa perkara dalam kehidupan kita ini, yaitu tentang ujian yang datang kepada kita saban waktu, saban masa, setiap hari, setiap bulan, setiap minggu dan sebagainya. Ujian-ujian ini sebenarnya untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidak aku jadikan mati. Allah jadikan mati, kematian dan kehidupan itu untuk menilai, untuk menguji siapa yang terbaik amalan dia. Jadi nak memastikan bahawa amalan kita itu adalah amal yang terbaik, maka kita kena merujuk, kita kena melihat, kita kena menyontohi petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat kepada kita melalui para ulama-ulama siddiqin salihin yang mengarang ribuan kitab-kitab rujukan yang kita boleh ambil panduan dan iktibar daripada penulisan-penulisan mereka dan bimbingan-bimbingan mereka. Sama dirahmati oleh Allah SWT, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya rujuk daripada kitab Faidul Qadir, iaitu syarah kepada kitab Jami' As-Saghir Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala. Jadi kitab Jami' As-Saghir ni adalah syarah kepada kitab Faidul Qadir ni adalah syarah kepada kitab Jami' As-Saghir. Dalam satu hadis tentang iman, kita sentiasa kena melihat balik bagaimana keimanan kita kepada Allah SWT, dan kita nak menilai sejauh mana maklumat atau pengetahuan kita berkaitan dengan iman kepada Allah dan Rasulnya. Dalam satu hadis yang agak dia tak panjang sedikit, tapi mempunyai pengertian yang sangat besar dan luas, dan sekiranya diperbincangkan dalam usrah kita, dalam pertemuan-pertemuan kita, insyaAllah boleh memandu kepada kita tentang petanda-petanda, petunjuk-petunjuk keimanan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama dalam mensyarahkan hadis-hadis yang besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal imana la yakhliqu fi jawfi ahadikum kama yakhliqu as-sawb fas'alullaha ta'ala ayujaddidal imana fi qulubikum. Jadi apa yang maksud dia daripada hadis ni ialah sabda junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya iman pasti menjadi rosak dalam hati salah seorang kamu.
sebagaimana pakaian menjadi rosak. Maka mohonlah kepada Allah SWT supaya ia memperbaharui iman di hatimu. Jadi hadis ni diriwayatkan, hadis yang berstatus sebagai hadis hasan, yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Al-Kabir dan Hakim. Jadi boleh rujuklah sahabat, hadis nombor 1957. Jadi hadis yang dah masuk jilid yang kedua dalam kitab Faidul Qadir, syarah kepada Jami' Saghir itu. Jadi kita lihat, innal imana la yakhliqu fi jawfi ahadikum kama yakhliqu thawb. Sesungguhnya iman kita, iman kamu akan menjadi rosak, lusuh, lemah, dalam keadaan menurun, dalam keadaan dia terkebelakang. Begitulah maksud dia, iman dia lemah. Sebab iman ni dia ada dia akan naik, dia akan turun. Lebih baik kita sebagai masyarakat awam, sebagai orang awam ni, keimanan kita kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Cuma apa yang kita nak pastikan, bagaimanakah keadaan keimanan kita ni? Adakah kita boleh berusaha? Adakah kita ni mampu untuk berusaha untuk memastikan bahawa iman kita sentiasa naik, walaupun dia bukanlah naik secara mecut, tapi paling tidak dia istiqamah. Kalaupun dia berdatar, kita istiqamah, kita jaga sentiasa supaya dia tidak turun. Tapi bagaimana? Itulah kelemahan yang ada pada diri manusia. Bila kita, iman tu pasti akan turun dan pasti akan naik. Naiknya iman tu dengan bertambahnya ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Maksud bertambah ketaatan itu adalah bertambah amal ibadat. Kefarduan yang ditaklifkan, yang dibebankan ke atas diri kita, kita dapat lakukan, dapat istiqamah, menghayati dengan sebaik-baiknya. Itu kemudian ditambah pula dengan amal-amal yang nawafil, amal-amal sunat, amal-amal tambahan. Kemudian bertambah dari sudut kita beramal dengan sunnah junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap tindak tanduk, sama ada perkataan ataupun perlakuan kita. Itu dia iman akan bertambah. Tapi apabila kita meninggalkan, kita dalam keadaan lalai ataupun kita lagau, kita duduk diam, kita hanya melaksanakan rutin kehidupan kita tanpa berpandukan, tanpa melihat kepada sunnah-sunnah juga besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita cuma menjalani kehidupan sebagaimana manusia-manusia lain yang menjalani kehidupan tanpa merujuk kepada panduan dan bimbingan agama Allah SWT, maka pada ketika itu iman kita akan turun. Dan kita bimbang dalam keadaan iman kita turun tu, maka kita akan dipengaruhi oleh nafsu, kotoran jiwa kita, dan iblis atau syaitan akan mengeksploitasikan keadaan iman yang lemah pada diri kita itu untuk kita terus jauh daripada Allah SWT. Nauzubillah min zalik. Jadi kita sentiasa berdoa kepada Allah. Jadi sesungguhnya iman pasti menjadi rosak. Pasti disebut ni la yakhliqu. Jadi kalau pasti ni maksudnya tak dapat dielakkan. Jadi pasti akan menjadi lemah. Pasti akan rosak. Sebagaimana rosaknya pakaian. Pakaian kita beli baru, pakai, rosaklah pakaian tersebut. Apatah lagi pakaian tu apabila tidak dibasuh, tidak dijaga, tidak dipelihara. Kan, kalau ada sedikit yang mula koyak, benang putus, jahit semula, ataupun bila keadaan dah lusuh, kita setrika, kita dobi, maka dia akan jadi elok balik. Itu cara kita nak melihara pakaian kita. Tapi kalau kita terus pakai saja pakaian tersebut, maka pakaian itu akan kotor, dia akan rosak, dan akhirnya pakaian tersebut tidak boleh kita gunakan lagi sampai satu tahap tertentu, tempoh masa tertentu. Jadi begitulah iman kita. Kalau iman kita ini tidak dipelihara dan kita tidak berusaha bagaimana nak memelihara iman tersebut, maka iman itu akan rosak sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita bacakan tadi.
iman akan menjadi rosak seperti mana pakaian kita. Dia akan jadi rosak. Maka apa yang kita boleh buat? Maka Nabi bagi bimbingan dan petunjuk. Kita jangan merasa bahawa kita boleh pelihara iman kita atas ataupun dengan kapasiti yang kita ada. Kekuatan kita lah kononnya, ibadah kita lah kononnya, ataupun apa saja kita rasa kita dah ada kekuatan. Mana bila-bila masa saja kita boleh menguatkan keimanan kita. Tidak. Bahkan lagi Nabi SAW menyarankan kepada kita supaya kita apa sebut tadi? Fas'alullah ta'ala. Maka kamu minta. Minta kepada Allah SWT. Supaya apa? Ayyujaddidal imana. Kita mohon kepada Allah SWT untuk memperbaharui iman kita tersebut. Iman tersebut tu. Iman yang dalam hati tu, walaupun kita kata tadi kan, kita kena berusaha dari sudut keupayaan, usaha ikhtiar kita dengan zikir, dengan menjaga kefarduan yang ditaklifkan kepada kita, tambah dengan amalan-amalan sunat. Kita boleh buat, insya-Allah. Kita pandu je panduan-panduan dalam dalam syariat kita ikut, insya-Allah. Tapi hakikatnya yang memberi keizinan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu sebab tu Nabi menyuruh atau meminta kepada kita, fas'alullah, mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ayyujaddidal imana, untuk memperbarui iman kita. Iman kita di mana? Fi qulubikum, kata Nabi, di dalam hati-hati kamu. Nabi SAW pernah ditanya, di mana takwa? Takwa hahuna. Takwa tu ada di dalam hati, dalam hati kita. Jadi sahabat dirahmati oleh Allah SWT. Begitulah pentingnya persoalan iman. Kalau awal dulu kita mengaji dalam hadis 40, dalam awal ya hadis hadis yang terkenal dengan nama hadis Jibril. Bagaimana Jibril alaihissalam, malaikat Allah SWT yang Allah perintahkan menyerupai sebagai manusia dengan pakaian yang putih bersih, berjumpa dengan Nabi SAW, lutut bertemu lutut. Jadi apa yang ditanya oleh Jibril kepada Nabi SAW sebenarnya bukan tanya kepada Nabi, itu tujuan dia, tapi nak mendidik, nak mengajar, nak memperlihatkan kepada sahabat-sahabat Nabi SAW, sahabat Nabi pada ketika itu, bagaimana nak mengetahui persoalan iman, persoalan Islam dan persoalan ihsan. Jadi kita rujuk balik pada hadis 40 yang kita pernah bincang dan pernah belajar sebelum ini. Tanya persoalan apakah dia iman, apakah dia Islam, apakah dia ihsan. Jadi itulah. Jadi balik kepada iman. Persoalan iman ni yang anta'budallah yang pertama tu kan. Kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu perkara yang paling pokok. Sebut iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian iman kepada Rasul dia, utusan dia. Itu sebab dalam kalimah asyhadu an la ilaha illallah, kalimah syahadatain kita tu, dua kalimah syahadat kita tu ada iman kepada Allah dan iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan? Aku bersaksi. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku saksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan daripada Allah SWT. Sebab tu dalam kita pengajian ilmu tauhid, ilmu akidah, dalam ilmu usul 20 yang dipelopori oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, berkaitan dengan 50 sifat yang terkandung di dalam dua kalimah syahadat kita. 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, kan? Bagi Allah SWT, dan satu sifat yang harus, dah 41. Kemudian 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, satu sifat yang harus pada Rasul, iaitu sebagai manusia. Maka jumlah dia adalah 41 campur 9. Sifat yang wajib, sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus Allah SWT, campur dengan sifat wajib Rasul, sifat mustahil Rasul dan sifat harus Rasul, jadi 50 sifat.
Sebab tu kita kena merujuk kembali. Kalau persoalan akidah, keimanan, ketauhidan kita kepada Allah SWT, bagaimana kita nak memahami, bagaimana kita nak menghayati persoalan keimanan kepada Allah SWT. Melainkan kita kena ma'rifatullah yang pertama tu. Kita kenal sungguh Allah melalui sifat-sifatnya, melalui perbuatan-perbuatannya. Kita tak boleh kita tak boleh nak membayangkan zat Allah bagaimana. Kita hanya kena wajib mengetahui tentang nama dia, sifat-sifat dia. Jadi bila kita kenal nama, kita kenal sifatnya, maka kita kenal hakikat zat Allah SWT. Sebab Allah SWT, zat Allah SWT berbeza. Dia tidak sama sekali tidak sama dengan makhluk, iaitu makhluk yang diciptakan. Kita ni makhluk, Allah yang menciptakan. Sudah pasti yang menciptakan berbeza dengan yang diciptakan. Itu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi itu persoalan keimanan. Jadi marilah kita sama-sama dalam tazkirah yang ringkas ni kita perbaharui iman kita kepada Allah SWT, dengan tambahkan ilmu kita, dengan tambahkan amal kita, dengan tambahkan ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasul, insya-Allah. Dengan sambil itu kita berdoa, tawakal kepada Allah SWT. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah kamu berazam, maka bertawakallah kamu kepada Allah SWT. Itu nak menunjukkan tentang hubungan, nak menzahirkan, nak memperlihatkan, kita nak membuktikan bahawa kita ni ada hubungan, sentiasa ada hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam hadis yang kita bacakan tadi tentang iman ni tadi, yang kita bacakan awal tadi, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita minta kepada Allah SWT. Sebab itu hakikat hubungan kita hablum minallah. Hubungan kita kepada Allah SWT kita kena lanjutkan, kita kena teruskan, kita kena sentiasa ada hubungan. Cara kita memperhubungkan diri kita kepada Allah SWT adalah kita minta, fas'alullah, minta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, doalah, mintalah kepada Allah SWT, saya Allah akan perkenankan, makbulkan permintaan kita. Jadi sahabat dirahmati oleh Allah SWT, insya-Allah waktu zuhur benar masuk, kita dengan tazkirah ringkas ini muka kita dapat sedikit pengajaran bagaimana kita nak melihat keimanan kita kepada Allah SWT. Bagaimana kita nak menyadari hakikat keimanan kita kepada Allah SWT. Mana iman tu boleh naik dan boleh turun. Iman tu boleh bertambah baik dan dia boleh sedikit rosak. Sebagaimana yang disyaratkan oleh Nabi tadi, iman ini umpama seperti baju yang kita pakai. Jadi sekarang itu minta maaf banyak-banyak, insya-Allah sekadar tazkirah ringkas pada tengah hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.